أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نكمل إن شاء الله الجزء 16. Kita menyambung insyaAllah bahagian 16 من هذه الرسالة الكريمة العظيمة dari risalah yang mulia yang agung ini, بعنوان مصباح الأرواح في سلوك طريق الفتاح، yang judulnya Pelita Arwah yang Menerangi Jalan Menuju Allah Maha Fattah. وهي موجودة في الإنترنت Kitab ni ada dalam internet. لمن يريد أن يقرأها بالعربي. Siapa yang nak baca dalam bahasa Arab ada. وإن شاء الله InsyaAllah ربنا يكرم من يكرم، nanti Rabbana muliakan siapa yang Rabbana nak muliakan, يترجم إلى الماليزي وإلى الإنجليزي وإلى اللغات الأخرى. dapat diterjemahkan dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa yang lain. لأني في اعتقادي Kerana saya percaya كل الطرق semua jalan tarikat, كل الطرق الصوفية semua jalan tarikat sufi والمدارس الصوفية dan madrasah-madrasah kesufian والمشارب الصوفية dan masyrab-masyrab sufi تحتاج هذا الأساس. perlu kepada dasar-dasar ini. المريدين يحتاجوا هذا مهم. Murid-murid perlu kepada perkara ini penting. ونكمل ما قاله الشيخ ونقول: Kita sambung apa yang dibicarakan oleh Syekh. ومما يتأكد في هذا الطريق، Kata Syekh, di antara perkara-perkara yang takkid, di antara perkara-perkara yang tegas dalam jalan tarikat ini ويتعين على المريدين dan patut amat dilakukan oleh muridin, اجتماعهم على الأوراد، ialah mereka sesama muridin berhimpun, gathering untuk majlis baca wirid zikir, ختم قرآن، khatam Quran, دلائل dalail خيرات، khairat, مولد، مع maulidnya, كثر الصلاة والسلام على رسول الله. di samping memperbanyakkan selawat dan salam, amalan memperbanyakkan selawat dan salam ke atas sinar Rasulullah. ما هو فقط مولد، Bukan hanya gathering tu majlis maulid saja. لازم فيها ختم قرآن، Wajib majlis tu ada khatam Quran, لازم فيها كثر الصلاة والسلام على رسول الله، wajib majlis tu ada memperbanyakkan selawat dan salam ke atas sinar Rasulullah. لازم فيها قراءة حزب أو أوراد الطريقة التي يتبعها. Wajib dalam majlis tu ada bacaan hizib atau aurat tarikat yang diikut. فإنه وحده هذا الاجتماع، Kerana perhimpunan majlis zikir sebegini يعني اجتماع المريدين، artinya perhimpunan sesama muridin. اجتماعهم الأسبوعي Contohnya majlis mingguan mereka, مرة في الأسبوع أو مرتين. majlis mingguan sekali seminggu atau dua kali seminggu. الصالحين Para salihin اختاروا يوم الأحد في الليل ويوم الثلاث ويوم الخميس في الليل. memilih hari Ahad malam majlis, satu lagi memilih hari Khamis malam majlis, وبعد العصر يوم الجمعة، dan lepas asar hari Jumaat. لما فيها من الأنوار والأسرار. Kerana pada waktu-waktu itu ada berbagai sir dan nur. وكل الأوقات، Dan begitu juga di semua waktu yang lain, خاصة السحر، khususnya waktu sahar, بعد منتصف الليل، selepas pertengahan malam, قبل الإشراق، sebelum isyraq, قبل صلاة المغرب. sebelum solat maghrib. المهم Yang penting اجتماع المريدين perhimpunan muridin. وحده Perhimpunan tu saja ورد مستقل، merupakan satu wirid yang independen. يعني فقط يجتمع الأوراق المريدين Artinya semata-mata berhimpun para muridin itu في الزاوية di zawiyah أو atau في بيت من بيوت المريدين di satu rumah di kalangan rumah-rumah muridin, أو في مصلى أو مسجد. atau di musalla atau di masjid. هذا الاجتماع Perhimpunan ni saja, وحده فقط sekadar perhimpunan ni aja, baru gathering aja, أهل الله ahlillah يسموه ورد مستقل، dah namakan dia, dah tetapkan dia sebagai wirid yang independen. بل هو عند القوم من أعظم أورادهم. Bahkan di sisi kaum sufi, perhimpunan sesama muridin ni merupakan antara sebesar-besar wirid mereka, وبحر فيوضاتهم وإمدادهم. dan itu merupakan lautan limpahan madat mereka. مثلا Contohlah, فمن أتى بالورد اليومي منفردا siapa yang melakukan wirid hariannya secara personal, فقد فاته ورد آخر، dia telah terlepas wirid lain pula, وهو اجتماع مع إخوانه، iaitu gathering dengan ikhwan tu wirid. فإن فيها أسرار تعز معرفتها. Kerana sesungguhnya perhimpunan bersama para ikhwan ada rahsia-rahsia di dalamnya yang makrifatnya sangat besar. وأنوار تعلو عن إدراك حقيقتها. Perhimpunan sama para ikhwan tu ada nur-nur yang tersendiri yang tak dapat nak dicapai. وقد ورد في الشريعة الغراء Telah warid dalam syariat yang mulia الحث على الاجتماع على العبادة، dorongan, galakkan untuk berhimpun dalam menunaikan ibadah. وأن الصلاة في الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. Dan sesungguhnya solat berjemaah itu melebihi, lebih afdal daripada solat bersendiri 27 darjat. وهو أدعى في اهتمام النفس. Jadi itu lebih mendorong sepatutnya supaya diri kita ni mengambil berat terhadap perkara ni. وتوجهها إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى. Bila berhimpun,
bila berhimpun sama-sama untuk beribadat, itu lebih mendorong diri untuk tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. من قراءة الورد لما توجبه مشاركة الناس في الفعل من الاستئناس به. Begitulah bila mana baca wirid beramai-ramai. Sebab apa? Sama-sama orang mesra dengan sesama muridin tu, dalam jiwa tu mesra bila sama-sama baca wirid tu, lebih semangat. والتقوي عليه. Tu lebih kuat bila berjemaah, lebih kuat. وعدم الفتور منه. Bila berjemaah baca wirid itu lebih menyeru untuk tidak bosan. فربما بلغ المريد في قراءة الورد مع الجماعة مرة Boleh jadi seorang murid itu bila dia baca wirid berjemaah, ما لم يقم اشتغاله به منفردا مرات ومرات ومرات عديدة. boleh jadi sekali murid itu baca wirid berjemaah, dia dapat apa yang dia tak dapat kalau dia baca berkali-kali secara bersendiri. ولذلك حض أهل الطريق. Begitulah. Oleh kerana itulah, maka ahli tarekat telah menetapkan حضوا على هذا. Telah menetapkan bahawa perkara ini mesti sungguh-sungguh kena buat. وحذروا من الاستخفاف به. Mereka mendorong, menggalakkan perkara ini dilakukan, dan mereka memberi amaran jangan meringan-ringankan soal gathering, soal perhimpunan sama muridin, majlis zikir. أو تركه. Jangan sekali-kali ditinggalkan. حتى ذكروا Bahkan mereka sebut apa? من ضمن الأسباب Antara perkara yang menjadi sebab, التي تصح yang menjadikan sah, أن يطرد بها الشيخ المريد. Allahumma salli alaihi wasallam. Antara perkara yang menjadi sebab sah seorang syekh menghalau seorang murid, عدم حضوره مجالس الأوراد. ialah bila mana si murid ni tidak hadir majlis bacaan wirid. وقد جنت على المريدين يد الجهالة. Tapi nak buat macam mana? Muridin ni jahil-jahil. وأعماهم عن طريق السعادة حجاب الضلالة. Hijab kesesatan telah membutakan mata mereka daripada memandang jalan kebahagiaan. فاستخفوا باجتماعهم على الأوراد. Jadinya mereka buat apa? Jadinya mereka meringan-ringankan soal perhimpunan membaca wirid. وفرطوا فيه. Melampau pula tu. بل استبدلوه باجتماعهم على لهوهم. Mereka tukar perhimpunan untuk baca wirid. Mereka tukar perhimpunan majlis wirid zikir tu, mereka tukar kepada perhimpunan buat entah apa-apa, berlalai-lalai, berleka-leka. وتعوضوا عنه باشتغالهم بلغوهم. Sepatutnya mereka pergi majlis zikir, tidak, mereka pergi buat lahu, mereka pergi buat kerja-kerja yang tak apa-apa. واستعذبت نفوسهم ذلك. Nafsu mereka suka pula buat kerja yang tak patut. واستلذت حرمانهم من نفحات العلي المالك. Mereka berlazat-lazat bila mana terharam mereka. Sepatutnya mereka terharam daripada mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berlazat-lazat pula. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Maka demikian itulah tiada daya dan tiada upaya kita melainkan dengan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. لذلك أمرنا سيدنا Sebab itulah Sidna perintahkan kita. الشيخ الكامل عبد الناصر Sebab itulah Sidna Syekh Al-Kamil Abdul Nasir الشريف perintahkan, الحسن الشاذلي yang mana beliau itu adalah seorang syarif, seorang keturunan Sidna Hasan dari رضي الله Syazili. عنه وارضاه Semoga Allah redai beliau dan meredainya. ونفعنا به. Semoga Allah kurniakan kita kemanfaatan beliau. على إقامة Beliau perintahkan kita مثلا صلاة الفجر untuk mendirikan contohnya solat fajar جماعة في الزاوية secara berjemaah di zawiyah, وقراءة ياقوت الصفا selepasnya membaca Yaqut Safa وحزب البحر. dan Hizbul Bahar berjemaah. وكذلك Begitu juga صلاة العصر solat asar مع بعدها أو قبل صلاة أو صلاة المغرب بعد صلاة أو صلاة العشاء بعد صلاة العشاء مع الياقوت وحزب البحر جماعة. atau sama ada solat asar ataupun solat maghrib ataupun solat isyak, selepas solat itu membaca Yaqut Safa dan Hizbul Bahar berjamaah يوميا إذا أمكن. setiap hari kalau boleh. هذا فائدته كبيرة. Dan ini faedahnya besar. ويكمل المؤلف ويقول Pengarang meneruskan lagi, kata beliau, ويستند إلى سيدي محمد الإمام الغزالي disandarkan ini kepada Sidi Muhammad Al-Imam Al-Ghazali, في الاجتماع على قراءة الأوراد. bahawa Al-Imam Al-Ghazali menyandarkan dalil untuk perhimpunan membaca wirid. فيقول Kata beliau, فلعلك تتيقظ boleh jadi mudah-mudahan engkau akan sedar وتقلع عما ابتلوا به الكثير. dan engkau melepas diri daripada bala yang menimpa ramai orang, يتركون الاجتماع على الأوراد iaitu mereka meninggalkan perhimpunan membaca wirid والاشتغال بالرواتب المكلفين بها. dan mereka meninggalkan perhimpunan segala amalan rawatib yang mereka dipertanggungjawabkan melakukannya. ويذهبون حيث يتوارون عن إخوانهم. Mereka pergi sembunyi daripada ikhwan-ikhwan mereka. ويشتغلون باللغو واللعب والضحك. Mereka sibuk, sepatutnya mereka pergi sama-sama beramal ibadat, sama-sama majlis zikir. Tidak, mereka pergi sibuk dengan lara, dengan lahu, dengan segala perkara yang melalaikan. وعندما يحضرون مع الناس Bila mereka hadir bersama manusia أو مع بعض إخوانهم atau mereka hadir bersama ikhwan mereka ممن ليس على شاكلتهم
iaitu dengan orang-orang yang tidak sama-sama ahli tarikat. يظهرون التأدب والوقار والسكينة Mereka menzahirkan peradaban, mereka menzahirkan kewibawaan, mereka menzahirkan ketenangan pada diri mereka pula. وحسن الصمت Mereka menzahirkan baik sikap, وجميع الأحوال الكاذبة. dan mereka menzahirkan segala ahwal-ahwal yang dusta. ومتى انفردوا ببعضهم Tapi bila mereka menyendiri, رجعوا لما كانوا عليه mereka kembali macam mana perangai asal yang buruk. فيصيرون لعبة الشيطان Jadilah mereka dengan sebab itu permainan syaitan. ويضعون ثمرة الاجتماع Dan mereka telah menyia-nyiakan buah daripada perhimpunan majlis zikir. ويقعون في مهلكة الرياء Mereka jatuh dalam kebinasaan riak, والتصنع والنفاق. berlakon-lakon dan sifat munafik. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Itulah tiada daya, tiada upaya kita melainkan dengan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. بهذا نغلق جزء 16 Dengan ini selesailah kita daripada bahagian ke-16. ونبدأ إن شاء الله Kita sambung nanti insya-Allah بجزء 17 pada bahagian 17. ونقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.